Okay, so kita mula. Hai. Okay, kita pertama sekali saya address dululah kita punya penonton-penonton kan. Sebab kadang-kadang bila dia masuk kan, apa benda ni kan. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang sedang menonton pada malam ini, seperti ramai orang mungkin tak tahu, malam ni kita berubah ke format FB Live. Kenapa? Sebab FB Live ni apparently kualiti gambar yang lebih baik, ya, kualiti sound yang lebih baik dan sebagainya. So selamat datang semua yang sedang menonton. Welcome all AG family yang sedang menonton. Mungkin anda di Malaysia, mungkin anda di Semenanjung, mungkin di Sabah, Sarawak, mungkin anda sekarang berada di Brunei Darussalam ataupun di Singapura. Selamat datang ke program kita pada malam ini, apa yang kita panggil live podcast AG punya sendiri, yang kita panggil Keep Up with AG. Ya. So di AG Nutrition memang kita sentiasa membawa kelainan. So bagi anda yang pada malam ini first time tengok, ya, so kita memang adakan podcast ini setiap bulan. Selalunya boring lah asyiknya, ceritanya marketing plan produk kan. So sekali-sekala kita buat macam gini. So kita dalam format yang lebih santai, lebih berborak. Dan jangan makan hati penonton-penonton, sebab malam ini saya akan berbual-bual santai dengan tetamu-tetamu saya. So saya tak akan pandang ke kamera, tapi anda semua dekat dengan hati kami sebenarnya, walaupun dalam bual-bual kita bercakap dengan diorang kan sebenarnya. Poin-poin kita nak sampaikan. So program kita malam ini yang kita dah nanti-nantikan, topik kita pada malam ini adalah The Iron Lady Phenomena. Fenomena wanita kuku besi, bukan wanita besi. So bersama saya pada malam ini, kita ada tetamu saya. Saya nervous malam ni sebab tetamu saya, selamat datang, ya, kita punya ambassador Khadijah, dengan nama manjanya kita panggil Dija lah. Ya, selamat datang ke studio. Cik macam studio dan saya rasa ramai pun dah kenal juga kita punya global ambassador kita yang pertama di AG Nutrition, Puan Yana. Terima kasih Encik Syahan invite kami hari ni. Sorry, tadi lupa nak highlight juga. Yang sebelah sana tu kita punya ambassador termuda. Orang tepuk tangan sikit. Kat rumah walaupun aku tak nampak rumah kan. Kan? So termuda tu umur berapa termuda tu? Umur rahsia boleh? 28 tahun. 28 tahun kan? Saya pun termuda, tapi bukan maksudnya paling. Maksudnya tak sengaja, termuda. Maksud tu lah. Boleh. Nampak muda. Nampak muda Okey, lepas ni kita minum kopi. So okey lah, tapi biasalah Yana dengan Dija. So macam kita borak-borak, ya, podcast kita sebelum ni, mana-mana podcast lah, kita santai-santai saja. So sementara kita tunggu kita punya crowd tu membina, orang nak datang dan sebagainya. So apa kata kita kenal each other dululah, ya. Kita ni memanglah dah kenal, tapi orang selalu kenal Dija sebagai ambassador, sebagai leader, Yana sebagai jutawan AG. So hari ni semua orang nak kenal you sebagai Dija, nak kenal you sebagai Yana. Boleh. So hari ni kita fenomena air lady. Tapi before that lah, nak tahu juga kan, kita selalunya orang kata nak tahu kenal diri ni background. Dija orang mana sebenarnya? Saya orang Segamat Johor. Orang Johor. Family semua orang Johor lah. Family semua Johor. Saya je sesat.kl. Bangsa Johor. Semangat. Husband orang Terengganu. Johor kat mana? Segamat. Oh, Segamat. Sekolah semua apa kat Segamat lah. Alright. Sekarang tinggal di? Sekarang dekat Kajang. Okey, Yana kampung mana? Saya Kelang je, Selangor. Kelang, kenapa je? Sebab dekat je. Tak sebab kata kampung kan? Sebab tak kampung. Kalau balik kampung balik hari je. Yalah, Kelang kan, tak adalah jauh sangat. Okey. So memang sekolah semua dekat Kelang. Sekolah kat Kelang, membesar kat Kelang, dah kahwin terus berhijrah ke KL. Oh ya ke? So yang sebelah sana pun semua memang sampai habis di Segamat lah. Tak juga, masa sampai form 3 je. Form 3 terus pindah ke Melaka, belajar kat Melaka lah. Sekolah kat Melaka, lepas tu asrama. Asrama, sekolah teknik. Tak ada. Asrama ni tak pandai ni. Universiti pun semua dekat Melaka. Diploma, degree semua Melaka. So masa dekat sekolah dulu, mata pelajaran Dija yang kuat apa? So kita nak tahu dah, dia orang ni matematik ke, orang kreatif ke apa? Saya bahagian account. Apa dia? Bahagian account. Saya bahagian nombor-nombor ni boleh tertidur ni. Jutawan. Tapi time sekolah time sekolah engineering. Time sekolah engineering. Dah masuk university account. Dia lari sikit. Dua-dua tu saya boleh tertidur. Itu sebab saya buat MLM ni dia hype kan. Okey. Yana? Saya bersekolah. Mata pelajaran kuat? Mantap.
Okay, mata pelajaran paling saya tak suka math. Dia lain sikit. Lepas tu saya punya favourite adalah sejarah. Kelakar kan? Sejarah. Storytelling. Saya suka menghafal kot. Saya matematik masa sekolah rendah okey. Masuk sekolah menengah dia dah suruh saya campur tolak alfabet tu, saya dah tak faham. Tapi ni kalau anak-anak saya dengar ni habislah, sebab saya bising kena belajar math kena 100 kan. Diorang dapat, tapi kalau dia dengar mami dia tak suka math ni habis. Cakap dulu boleh tak, sebab mami tak pandai math lah dulu. Mami nak orang pandai. Jangan jadi macam mami aja. Pandai. Kita orang math kena pandai. Betul. Kena pandai pusing. Alright. So dari segi hobi. Nak tahu hobi. Bukan hobi lah, orang kata boleh lah hobi ataupun apa-apa interesting fact pasal Yana ke pasal Dija yang ramai orang tak tahu. Apa interesting fact? Dija dulu. Kalau macam saya bagi contoh lah. Sebab saya nak kena push komen jawapan kan. Saya sebagai contoh, saya punya ramai orang tak tahu, saya punya interesting fact saya ialah saya boleh bau manis. Ni saya pun sampai sekarang saya tak boleh explain. So kalau macam dia punya skill ni datang masa bulan puasa. Masa bulan puasa mak ke apa bancu air sirap kan, nak rasa mana boleh rasa kan. So dia panggil lah, Syahan tolong bau, cukup tak gula? Saya bau. Saya tambah sikit lagi sirap, tambah sikit lagi air. Dan selalunya bila kita minum masa buka tu tepat. Jadi bau kuat ni. Bau manis. So itu interesting fact. Kalau hobi saya pula tanya. Kalau hobi hobi saya suka apa orang kata berjalan-jalan. Saya suka buat aktiviti outdoor, pantai, saya suka hutan macam tu lah. Yana macam mana? Saya rasa macam kena interview lah kita. Saya macam mungkin orang akan, kalau orang dengar macam boring sikit kot, sebab saya sebelum tidur saya mesti membaca something fact. Membaca apa-apalah, mesti ada satu fact yang saya kena baca dulu. Lepas tu benda yang orang tak tahu kan, orang nak tahu, saya suka dengar ASMR sebelum tidur. ASMR tu apa? Yang bunyi tingling, bisik-bisik tu sebelum tidur. Kena ada bunyi-bunyi mesti saya akan tengok YouTube sebelum tidur pukul 2 pagi ke 1 pagi ke, mesti saya tengok dulu. 1 jam saya terlelap. Dia punya macam penenang pula jadi. Dia asalnya siapa aja? My daughter aja. Anak perempuan saya aja. Lepas tu saya kata, apa dia dengar bisik-bisik ni kan tiap-tiap malam. So lepas tu saya pula jadi addict benda tu. Dia jadi bantu tidur. Ya, bantu tidur. Ya. Lepas ni Cik Syahan balik ni dengar ASMR. Okey. Saya tak payah pun. Saya kadang-kadang kat relax pun boleh tertidur. Bahaya. So tak perlu alat bantuan. Okey. Jadi Dija, apa interesting fact yang orang ramai tak tahu Dija? Interesting fact saya cakap pasal hobi lah kot kan. Kalau hobi sebelum saya start business lah. Sebelum start business, sebab bila dah business ni masa kita memang dah dengan business sahaja kan. So kalau sebelum business saya memang, kalau setiap malam sebelum tidur macam Kak Yana, dia akan membaca facts. Kalau saya kurang sikit membaca ni. Tapi saya akan tengok K-drama lah sampai tertidur. Setiap malam balik kerja, malam tu dah melayan dah K-drama. Saya sebelum tidur saya baca ni surah Yasin. Alhamdulillah. Okay. Alright. So kita dah kupas lah. Kita dah tahu sikit siapa Yana ni. Yana anak berapa? Anak 2. Dija on the way. Bila due tu Dija? InsyaAllah lagi beberapa minggu je. Beberapa minggu So ingat tim Dija beberapa minggu ke depan ni kena independent. Sebab leader akan orang kata beranak. Okey lah. So let's just, kita dah berapa orang dah ni? Berapa orang tu? Tak nampak. Okay, boleh kita dah boleh start dah. Alright. To business. So hari ni saya rasa ramai orang dah kenal sikit, Dija dah kenal sikit background dan sebagainya. So saya rasa saya nak mulakan dengan experience you all bersama AG Nutrition. Yana dah bersama AG Nutrition since day one lah. Selama 4 tahun. Dija dah berapa, 2 tahun lebih, dekat 3 tahun. So nak tahu jugalah, kita sering laungkan transforming people. So nak tahu juga you all punya kejayaan di AG Nutrition ni. So cuba cerita sikit, sharing sikit. Okay, so kalau macam kalau tanya saya punya permulaan tu, dia bukannya start terus nak fikir nak jadi jutawan, nak collect income berpuluh ribu.
ribu. Sebab ni boleh dikatakan first platform saya lah, first business dalam dunia networking ke, memang tak pernah buat apa-apa business sebelum ni. So maksudnya habis study terus buat business AG? Kerja, sambil kerja. Okay. Saya kerja. So buat business part time lah, 6 bulan macam tu saya part time. So kalau orang lain yang memang mungkin dah ceburi bidang ni, mungkin dia dah boleh fokus, dah boleh nampak dah. Correct. Oh, nak buat bisnes ni berapa lama untuk jadi jutawan contoh. So macam saya just buat, ikut je dulu apa yang dia ajar kan. And then dah makin lama baru saya nampak lah peluang dekat AG ni, sejauh mana boleh buat, sejauh mana boleh collect income. So bila mana kita nampak dah ada yang collect sampai 1 juta, dah ada yang collect sampai beratus ribu sebulan, macam ambassador Yana sendiri kan. So dari situ baru saya start boleh pergi sejauh tu. Baru saya start target lah. Dalam tempoh 3 tahun kena boleh jadi jutawan lah. So alhamdulillah memang dapatlah tempoh 3 tahun yang kita target tu. Alhamdulillah. So 3 tahun tu dah macam-macam lah, dah achieve semua ranking, dah sampai ke sekarang ke ambassador baru-baru ini. Maksudnya dah collect more than 1 juta ringgit lah. Alhamdulillah. 1 juta ringgit lah, alhamdulillah. So dari segi tepuk tangan tu kat rumah tu, walaupun kita tak jadi kan. So 1 juta ringgit tu saya rasa untuk umur Dija tu satu benda yang wow lah. Satu benda muda yang lagi. wow. Tapi Dija memang pernah terbayang ke jadi jutawan sebelum umur 30 ni? Memang tak pernah. Sebab masuk pun memang nak fikir saya income je, backup untuk kita sambil bekerja lah. Tapi masa muda tu selalulah berangan jadi kaya tu selalulah. Tak adalah juga. Tak ada. Memang tak bajet langsung lah jadi jutawan. Tak expect. Ya ke? Kalau macam Yana pula, saya tahu kejayaan Yana sebab saya tengok Yana dengan husband kan daripada awal di AG Nutrition. Tapi hari ni nak dengar daripada Yana sendirilah. So kejayaan, orang kata ringkasan. 4 tahun ni apa yang Yana boleh beritahu kejayaan Yana? Okey, macam Dija, apa yang Dija cakap tu adalah 10 tahun lepas saya. Sebab dia 10 tahun lepas, semasa saya berkecimpung dalam bisnes-bisnes macam ni, saya tak ada pengalaman langsung. Tapi buat AG ni adalah pengalaman sedikit selepas 4 bisnes kot. Tapi ada memang berniaga dan saya memang suka cari duit. Sebab saya family memang bukan family orang senang. Arwah ayah saya pemandu teksi dan mak saya peniaga roti canai dekat Kelang. Okey, dekat tepi-tepi jalan tu macam tu. Saya membesar kalau mak saya meniaga kat bazar roti canai tu, saya duduk dekat bawah tidur. Di meja tu kat bawah tidur kan. So saya yang viral tu ialah orang yang berniaga anak tidur kat tepi. Mungkin lah tu kan. Tapi masa tu kita tak ada TikTok, tak ada IG, so saya tak diviralkan lah. Okey, lepas tu bila buat AG ni, saya pernah cakap kat bos Hafiz masa tu. Saya kata, bos, dapat 10,000, 20,000 sebulan pun jadilah. Sebab masa tu kita tengah susah, tengah down daripada bisnes sama. Biasalah kadang-kadang bisnes kan ada turun naik. Lepas tu ditarik saving kita sampai langsung tak ada. So bila saya buat benda ni sama juga macam Dija, saya tak expect saya nak jadi jutawan. Sebab sebelum-sebelum ni saya dah pernah buat bisnes macam ni, tak menjadi pun. Alhamdulillah lah, bolehlah dapat sebulan 20,000, 30,000. Masa muda dulu berangan lah kalau boleh nak jadi kaya, ada berangan? Berangan nak pergi banyak pergi. Berangan pun tak ada. Saya tak berangan nak jadi jutawan berangan nak kaya, sebab saya punya family pun bukan orang kaya kan. Jadi saya hanya berangan kan best kalau boleh pergi jalan situ, jalan sini, macam tu. Tapi kita tak ada figure yang tepat. Tiap-tiap bulan aku mesti target kena dapat berapa. Tapi alhamdulillah benda yang tak disangka, rezeki dari Allah juga. Rezeki pula Allah hadirkan tim-tim yang sangat reunite lah, membantu. Alhamdulillah terjadinya ciptaan juta dekat sini tu. Memang tak sangka dalam masa 13 bulan kan. Ceritanya terjutawan lah. Dija pun terjutawan. Terjutawan. Alhamdulillah. Okay. So tapi ialah apa orang kata di AG Nutrition ni macam saya lihat tapi dari segi perubahan, dari segi perubahan transformasi itulah saya dapat lihat lah daripada mata saya sendiri. Macam Yana dulu pakai seutas emas, lepas tu seutas tu dah jadi sebutas, lepas tu dia dah jadi sebobos, lama makin besar. Alhamdulillah. So macam tapi itu apa yang saya nampak lah. Tapi dari segi dalaman macam mana? Ada rasa perubahan tak? Yana dulu, Dija dulu dengan Dija sekarang, ada rasa tak perubahan? Ada ke Dija? Kalau tanya saya, banyaklah perubahan tu. Sebab dulu saya sendiri memang nak bercakap dengan orang tu susah. Sangat introvert.
Memang dalam dunia sendirilah orang kata. Dia kena orang mulakan, kita boleh sembang. Kalau tak kita pun senyap je lah. Tapi lepas bisnes ni lah orang kata lebih kepada soft skill kot. Makin naik kan. Perlahan-perlahan. Through experience apa semualah kan. Okay, saya punya soalan seterusnya, topik ni memang sangat orang kata general dan sangat popular, lebih-lebih lagi apabila sesuatu perkara ataupun sesuatu kejayaan tu dikaitkan dengan wanita. So, topik kita hari ni kan wanita kuku besi. wanita besi. Ya, so stigma. So stigma dia ialah perniagaan dan leadership ni. Kepimpinan ini adalah dunia lelaki. So kalau itu stigma dia. Wanita sekadar memainkan peranan supporting role sahaja. So apakah take out? Kita start dengan Jana dululah. Take out Jana tentang stigma ini. Adakah benar bersetuju dengan stigma ini? Nak kata tidak bersetuju, nanti kan nampak pula macam kuku besi kan. Tapi kuku besi simpan kat rumah. Okay, stigma tu mungkin 10 tahun lepas mungkin ianya adalah ia. Tapi sekarang saya rasa wanita pun mampu jadi leading role, bukan semata-mata supporting role. Betul tak Dija? Betul. Sebab kita tidak menidakkan kewujudan lelaki, sebab lelaki ni perlu ada juga di samping wanita. Tapi disebabkan kita punya sasiah ekonomi kita, daripada kita punya kekeluargaan kita, perubahan tu wanita dah kena bangkit, wanita dah kena ke depan nak tolong juga isi rumah. Lebih-lebih lagi dalam keadaan ekonomi yang macam ni. Sebab 80% sendirilah, saya tak sebut bisnes lain, 80% daripada bisnes kita pun yang berranking naik stage dekat AG Nutrition pun adalah wanita. 20% lelaki. Jadi kita tidak menidakkan kewujudan lelaki, tapi mungkin keadaan daripada pengaruh gender, sebab daripada pengaruh organisasi tersebut juga. Sebab macam kita, bisnes kita ni pengaruh perempuan kuat, kuasa pembeli pun perempuan. Sebab itulah bila kuasa pembeli pun perempuan, takkanlah lelaki yang nak beli AG Rose, takkanlah bila mungkin ada juga yang nak belikan untuk isteri, tapi kekuatan dia leading role tu kebanyakan dah beralih ke arah wanita. Itu pada pendapat saya lah. Saya point ni saya setuju. Sebab macam saya selalu sebut dalam training saya kan. Sebab pada saya lah pemikiran yang orang kata laki it's a man's world, perempuan hanya main supporting role. Pada saya personally, saya rasa ini adalah corak pemikiran barat. Corak pemikiran barat, corak pemikiran barat. Mereka ni nampak je liberal, tapi sebenarnya mereka lah yang sebenarnya mengkastakan antara lelaki dengan wanita ini kan. Tu sebab ada pepatah Inggeris kata apa, behind every successful man there's a great woman kan. Itu maksud dia macam itulah, supporting role. Tapi saya rasa benda ni saya tak berapa setuju sebagai seorang lelaki pun. Sebab dalam AG Nutrition tadi pun Jana ada sebut 80% dealer kita yang sukses, sales force kita adalah wanita. Kan. So produk kita pun wanita, dan juga kuasa jual beli ni. Perempuan wanita ni dia punya, saya nampak kalau berniaga dengan wanita ni dia lagi fluid. Fluid tu maksudnya kalau produk tu lagi mudah jual, dia lagi mudah beli. Laki ni kalau pattern dia lain. Dia kata dia nak beli satu singlet kat dalam mall tu, dia masuk, dia beli satu singlet, dia keluar. Orang perempuan dia kata dia nak beli satu baju, dia masuk dalam tu, tapi dia nampak benda-benda lain, dia petik-petik, dia boleh jalan sekali, terus beli. Kan, kita nampak pattern gitu. Itu saya punya pendapat lah. Macam Dija pula bersetuju dengan stigma ini. Okay, so kalau macam saya, tiba-tiba Dija yang setuju, saya lelaki juga setuju kan. Sorry. Kalau untuk macam Kak Yana cakap lah, kalau sebelum ni tahun-tahunnya sebelum mungkin benda tu relevan lah. Tapi untuk zaman sekarang ni dia dah kurang relevan. Sebab nak tak nak memang kita dah nampak sini dalam apa sekali dunia perniagaan lah, bukan sekadar di AG Nutrition sahaja. Memang yang betul-betul role paling besar sekarang ni lebih kepada perempuan. Lelaki tu ada, cuma mungkin dia punya ratio tu kurang lah daripada perempuan kan. Sekarang ni saya rasa role leading, role supporting tu dah jadi subjektif lah juga. Sebab kita tengok dalam ekonomi yang moden sekarang ni lah, tak semestinya lelaki yang provide.
Ya, sekarang ni pun dah banyak juga kita tengok wanita yang successful, jutawan, tapi husband tak capai jutawan, tapi oleh kerana orang kata sayang kan, bercinta kan. So husband yang ambil supporting role di rumah dah ramai. Saya kawan-kawan saya pun dah ramai ada macam gini sebab wife pun business dengan platform apa semua kan. Lepas tu kita tengok pula dari segi orang kata kepimpinan lah. Dalam dunia kita tengok sekarang ni pun dah ada presiden, Queen of England memerintah England pun paling lama. So saya rasa stigma ini pun bukan satu benda yang ni lagi lah. Okay, kalau dari segi pendidikan, okay, kita tahu dalam dunia networking ni kita tak ada formal punya education. Maksudnya pergi sekolah tak ajar, pergi universiti tak ada kursus dalam MLM ni dan sebagainya. Macam you all pun, tapi you all tetap berjaya dalam bisnes ni. Ni nak tahu ni, soalan dia, mana datangnya korang tahu cara bisnes ni? Sebab you all bukan, pada saya, di mata saya, you all bukan networker biasa-biasa lah. Ini dah capai dalam usia 28 tahun dah jadi jutawan, dalam masa berapa tahun, 4 tahun boleh jadi 4 juta. Ini bukan pencapaian yang biasa-biasa. So dalam keadaan tak ada formal education, so where do you guys dapat? Faham tak maksud saya? Okay, boleh ulas kita start dengan Dija. Okay, so kalau pada saya memang nak cakap dunia networking ni dia tak ada pendidikan yang formal, tapi that's why pentingnya hari ni kita belajar daripada pengalaman orang. And then kita sendiri start bina pengalaman sendiri. So first starting ni lebih kepada kita kena ada mentor lah. So pada saya waktu permulaan yang memang saya tak tahu apa-apa, saya just follow, ikut je 100% bulat-bulat apa yang dia ajar. And then benda tu kita duplicate pula dekat kita punya yang bawah-bawah anak-anak team. So daripada situ bila kita belajar tu, rasa kita belajar daripada pengalaman orang. And then bila duplicate tu kita start bina lah pengalaman kita sendiri dalam bisnes ni. So mungkin walaupun benda tu tak ada pendidikan yang formal, tapi kita yang create the system lah. Maksudnya experience tu penting. Yes, betul. So maksudnya betul lah apa yang orang kata, buat dulu. Buat sebab dulu, kalau betul? tak buat tak tahu. Betul. Kan, sebab kita tahu dalam saya punya pandangan ni, soalan ni datang kerana apa? Sebab saya dalam industri ni 25 tahun ya, dan saya tengok dah banyak orang kata kisah-kisah zero to hero ni, daripada kosong tak ada apa-apa jadi jutawan contohlah kan. Dan yang datang ni background dia pelbagai ya, ada yang engineer, ada yang educated, ada yang biasa, ada yang U20, ada B40, you know, ada cikgu sekolah, ada Pak Gad, you know. So bila diorang masuk dalam bisnes yang macam ini, so ni itu maksud saya tau. Bila diorang masuk macam gini, so tanpa formal education diorang ni, macam mana kita nak pastikan diorang ni berjaya? Kan? Yana ada take from that. Okay, macam betul lah dalam kita memang boleh cakap alah tak ada SPM pun boleh berjaya kalau kita kita buat bisnes-bisnes macam ni. Tapi kita tidak boleh menidakkan tanpa ilmu kita boleh berjaya. Sebab satu benda, walaupun di dalam bisnes macam ni tak ada formal education, tapi sebenarnya kita yang kena cipta education tu untuk tim kita berjaya. Contoh macam saya, awal-awalnya memang kalau ikutkan saya tak ada ilmu, dan saya pun tak ada leader di atas yang mengajar saya. Tapi bab kata Dija tadi, kita kena gali ilmu tu sendiri. Ilmu memang penting. Jangan hari ini mentang-mentang kita dah pernah ada pengalaman dalam bisnes lama, bisnes lain, kita pernah jadi jutawan, kita anggap benda yang sama bila kita masuk kat sini. Tak apa, sama je. Tapi kat sini kita kena kosongkan cawan kita, kena belajar balik. Sebab masa saya mula-mula masuk dalam ni, memang saya belajar balik. Saya tanya Encik Hafiz, saya tanya orang-orang yang lebih berpengalaman. Saya tengok, leader ni dah pernah ada pengalaman dalam bisnes lain. So saya pergi belajar dengan dia. So dari situ yang kita turunkan balik apa yang kita belajar from A to Z tu, kita turunkan kepada tim kita. So saya buat benda yang sama, dan saya siap ada blueprint sendiri untuk tim. Walaupun lah dia berusia 70 tahun ke, dia berusia 40 tahun ke, kita adapt. Kita ni sama macam dia dan dia selesa dengan kita. Apa yang kita ajar dia boleh ikut, Alhamdulillah. So benda tu semua sistem yang sama je. Bak kata Encik Syahan lah, follow one system, kita boleh berjaya. InsyaAllah dekat AG ni pun dah ada sistem, saya follow je sistem dia. So ilmu tu memang kena praktik. Sebab kalau kita rasa kita ego, kita sombong, kita rasa kita ada ilmu yang lama kita bawa kat sini, serius tak sama.
Memang kena kosongkan minda, memang kena belajar balik. Maksud saya belajar balik. Saya belajar dari zero. Saya kata apa kena buat kat sini sebab tak sama. Dan alhamdulillah benda tu menjadilah, maksudnya ilmu memang kena ada. Walaupun kita ni kat luar engineer ke, kita ni dekat luar kita dah successful businessman ke, tapi dekat sini kita kena duduk sama rata dengan semua orang. Baru kita boleh berjaya. Benda ni saya rasa first hand sendirilah, sebab kita banyak tengok leader come and go kan. Dan saya memang dapat lihat lah clear 24 tahun 25 tahun dalam industri ni, siapa yang datang dengan gelas yang penuh susah. Memang susah. Tak kisahlah kau sebelum ni leader berjaya dekat company A, company Z, tapi kalau even leader MLM yang berpengalaman pun datang company MLM yang baru pun kena kosongkan. Sebab bila kita datang satu-satu company tu, dia dah satu orang kata plan dah lain, sistem education dah lain, produk dah lain. So mana mungkin kita boleh berbangga dengan kejayaan kita dulu semata-mata bawa kat sini. Dan tu sebab saya ada satu pepatah yang saya selalu pegang lah. Banyak pepatah Cik Syahan. Banyak pepatah dia. Pepatah dia terpatah-patah. Pepatah dia berbunyi matahari semalam tak boleh keringkan jemuran hari ini. Itu dia. Sebab Yana pun tahu dalam industri ni banyak suka cerita matahari semalam. Kan datang aku ni bab bagi ni. Kan. So macam Dija pula, macam mana Dija? Ya, dari segi tak ada pendidikan formal tu. Dija how do you make sure, sebab yang datang ni macam-macam orang kan. Macam mana Dija pastikan dia berjaya? Okey, Dija punya tim banyak orang muda. So macam mana Dija pastikan budak-budak ni, yang anak-anak muda ni yalah, orang muda ni kadang susah nak fokus. Sekali lagi kita buat bisnes, yang sana ajak enjoy dia dah ke sana. So macam mana Dija punya challenge keep fokus anak-anak muda ni? Anak-anak muda hyperaktif. Betul. Macam Yana punya tim, okeylah, tak adalah dah hyperaktif tu dah habis sikit dah kan. Anak-anak tim saya semua berusia macam saya. Kan dia dah tak ada jiwa hyper. Muda. Jiwa muda. Tapi macam Dija lain. Dija punya tim semua tengah hyper lagi ni. Hormon tengah memuncak lagi ni. Macam mana kawal dia orang punya energi? Okay, so kalau dari segi kawal energi tim, disebabkan dia orang muda ni sebenarnya satu kelebihan yang mudah nak pegang. Sebab apa? Satunya kita fokus kepada social media. So nak ajar pun itu satu benda yang mudah untuk diorang juga. Memang diorang dah familiar dengan social media. And then dari segi kita nak attach untuk kena datang berjumpa untuk sesi training, kita nak bina energi diorang dekat sesi training tu lagi mudah. So that's why kalau macam saya sendiri, saya provide every week punya training lah. So daripada situlah sebenarnya setiap minggu punya training tu kita boleh sama-sama attach dengan tim yang muda-muda ni. Tapi alhamdulillah lah, nak kata walaupun bukan semualah yang muda, ada juga yang golongan berumur. Macam semalam pun ada tim daripada Singapura umur 61 tahun. 61. Tapi diorang still boleh commit lah, boleh ikut lah yang anak-anak muda ni kan. Mungkin sebab satu, macam nak cakap, dia dah trust, dia dah nampak. Dia dah trust, dia nampak kita punya progress dekat sini, apa yang kita provide. Macam si Siana cakap lah, kita lebih kepada tekankan ilmu tu sendiri. So diorang rasa benda tu penting, diorang datang lah. Yes. Ilmu saya rasa sebenarnya kalau tanya saya nombor satu dalam industri ni. Sebab kita tengok company-company yang sukses berjaya. Saya tak suka tengok company lain, saya tengok Amway je. Saya suka tengok Amway. Amway tu big brother kan. Even Amway pun sebab salah satu benda yang saya sampai hari ni, walaupun saya dah AG, saya dah ke sana, saya suka Amway tu sebab education system dia. Dia punya network 21 dan sebagainya. Sebab education system ni something yang kita boleh beri secara ikhlas pada orang yang datang dalam bisnes ni. Kita boleh beri. Maksudnya kalau dia tak buat duit, dia register bawah kita sekalipun, dia tak jadi jutawan macam kita pun, tapi sekurang-kurangnya dia datang ke AG ni bersama kita 2-3 tahun, dia jadi lebih bijak, dia jadi lebih berilmu. So kalau kita tak tinggalkan satu legacy kekayaan pun, kita boleh tinggalkan ilmu yang bermanfaat. So dalam Islam ni, ilmu bermanfaat ni besar. Ganjaran dia dunia dan akhirat dia punya ni kan. So itu pada saya lah personally. Okey, dari segi pembudayaan. Education tu salah satu budayanya. Kalau macam Yana, AR69, apa satu budaya yang Yana rasa itu kita orang punya? Itu budaya kita, korang tak boleh buat. Satu culture kami di AR69 ni, kita terapkan hubungan yang baik, penjagaan hati yang baik. Bisnes ni sebenarnya bukan sekadar bisnes duit, bukan sekadar bisnes yang
siapa jutawan dulu, siapa Rising Star dulu. Tapi sebenarnya selalu suami saya kena pesan saya, bisnes ni bisnes hati. Sebab apa? Kadang-kadang orang tu banyak duit sekalipun dia dah buat dengan kita, tapi once hati dia terguris, dia boleh pergi je ke bisnes lain. Betul. Tu satu culture yang selalu saya terapkan. Setiap kejayaan orang, kecil ke besar ke, kita harus celebrate dia. Maksudnya dalam group, okay, kita wish tahniah walaupun dia hanya dapat satu basic. Tahniah bukan sekadar macam bila ada elite sahaja kita kena wish dia. Walaupun hari ni dia berjaya sharing, tapi belum close, kita akan tee up dia, kita akan kenalkan dia dengan semua orang. Lepas tu contoh pula, alhamdulillah bila dah buka center ni, setiap hari orang datang tu, bila ada sesiapa je datang, tak kisah daripada tim mana, kita akan ajak dia sharing. Okay, yang ini kenalkan, ni daripada Johor lah, bla bla bla. Kenalkan dia baru join, boleh tak bagi dia semangat. Kita akan buat macam tu. So penerapan benda macam tu buat orang yang tak pernah di appreciate, tiba-tiba dia jadi semangat nak buat, tiba-tiba dia jadi laju. Itu yang kami terapkan. Maksudnya bisnes ni bisnes hati, kena maksudnya biar cakap tu jangan jaga hati, cakap tu kena dari hati. Tu dia pepatah daripada Yana ini. Okey, itu betul. Yang selalu saya terapkan lah, jangan jaga hati, biar dari hati. Sebab bila dari hati, walaupun kita buat dia terguris sedikit, tapi benda tu satu kejujuran yang dia akan ingat sampai bila-bila. Betul. Macam Dija pula bagaimana? Okey, so kalau pada tim saya pula, nak cakap culture ni mungkin lebih kepada bonding, macam mana kita pegang. So budaya yang saya boleh sini sekejap, baru teringat satu point. So saya puati you all punya team ada panggil neni, bonda, papa, atuk. So ni budaya kekeluargaan, jaga hati tu lah tadi tu. Maksudnya macam kita punya hashtag pun bisnes adalah satu hubungan. Jadi bisnes bisnes adalah satu hubungan. Jadi sebenarnya bila diorang panggil neni ke bunda ke, diorang yang baru-baru join ni, diorang akan tahu dah, dia ni dah lagi atas, yang ini mak, yang ini pula mak yang lahirkan orang ni. Jadi tahulah seniority tu. Dia dah tahu keluarga, susun jalur keluarga dia siapa. Tak adalah yang nanti orang ni kan tersasar pergi kat orang ni tersasar pergi kat orang ni. Macam tu. Okey. Itulah dia punya budaya kekeluargaan tadi itulah. Okey, faham. Budaya tim Dija pula. Saya rasa lepas ni kena tukar panggilan, ada neni Mama semua lah juga. Panggil neni jangan panggil granny lah pula. Okey, so kalau pada tim saya mungkin lebih kepada aktiviti lah yang kita provide kan. Dari segi bonding, dari segi macam weekly punya training, weekly punya BOP, benda-benda yang kita provide untuk boleh bantu diorang untuk buat income. So daripada situ, even though diorang ni baru join, tapi still mudah untuk nak bantu, nak guide diorang untuk buat income. Diorang pun rasa tak susah lah untuk nak start dalam bisnes ni. So mungkin daripada segi aktiviti lah yang kita provide. Macam tu. So kalau Dija punya yang saya nampak lah dengan mata saya rasa Yana pun boleh setuju, budaya kereta tu. Kan? So memang itu satu budaya yang diterapkan ke, ataupun naturally terjadi, ataupun memang you all memang serius budaya kereta ni atau as part of you punya marketing strategi akan boleh share sikit. Sebab mungkin dia lebih kan? Kepada anak muda lah kan. So diorang memang bila sebut kereta ni kena fight untuk kereta, diorang lagi semangat. Nak buat income tu, diorang akan lagi boost income. So maksudnya contoh macam kita letakkan target, okay, kena keluar kereta ni hujung tahun ni sebelum event contohnya kan. So diorang akan lagi semangat untuk yes, betul. Okay. Selain daripada kereta, ada goal setting yang lain selain daripada kereta dalam tim Dija? Kalau macam Cik Syahan sini nampak, mungkin lebih pada office lah kot. Yes. Sebab office, senang kata kat sini kita duplicate dari segi, okay, dah jadi leader kena ada office. Office yang personal, yang diorang sendiri. Sebab kita lebih fokus kepada online coaching kan. So diorang takkan nak coaching kat rumah saja, takkan nak coaching dekat dalam kereta saja. So kita improve benda tu by coaching dekat office masing-masing. Yang mana bila ada office lagi, budak-budak muda dia lagi semangat. Dia rasa satu kejayaan lah ada office sendiri, tak bekerja dengan orang. Macam tu. Ada office ni memang satu, saya rasa Yana pun setuju. Sebab Yana pun baru saja buka office kan. Dia memang satu benda yang ada, orang kata unspoken spark tau. Satu spark yang kita tak nampak. Tapi bila kita ada office, suddenly group kita macam ada satu, orang kata
booster dia. Dia ada booster dia, ada center dia yang semua orang datang kat situ. Ada apa-apa masalah pun datang kat situ kan. Betul. Tu sebabnya saya dalam training pun Yana pun ada sebut tadi, as a leader macam you all it's good you all ada sistem satu budaya, kerana bila menyelesaikan masalah tadi yang saya sebut tu, orang yang datang ni macam-macam background. So bila kita tak ada satu budaya, kita tak ada satu sistem untuk mereka ikut, yang itulah Pak Jaga buat style Pak Jaga, taxi driver buat taxi driver punya style, doktor buat style doktor. So kita susah nak kawal kita punya group. So bila you all ada budaya macam ini, ada satu sistem, dan nampak lah that's the answer tadi tu sebenarnya, jawapan dia. Macam mana you tackle kan, orang masuk macam-macam masuk, maksudnya kita 1000 orang datang ikut satu sistem. You sebagai seorang leader manage satu sistem sahaja kan. Ni cara yang orang kata letih tu, bila kita tak ada sistem. Sebab bila kita tak ada sistem, 1000 orang datang, kita kena layan 1000 orang 1000 cara yang berbeza. Yang tu jadi stres, nanti penat. jadi penat. Dia tak ke mana kan. So saya punya personal take itulah kan. So okay, life pula, kehidupan you. So kita masuk topik life. Honestly, saya secara peribadi, saya percaya pada satu benda, that life is all about balance. Kehidupan ni semuanya about keseimbangan. Kita kena seimbangkan lah kita punya kehidupan financial kita, social kita. Social ni maksudnya pertalian kawan-kawan, mak ayah, family. Lepas tu kita punya spiritual kita. Ni semua kena balance. Bila semua ni balance, baru kita relax, kita boleh tenang. Betul atau tidak? Betul. Kan? That's my personal belief. Dan daripada apa yang saya punya belief tu, secara automatiknya bermaksud kalau benda yang saya cakap tadi tu, part financial dah meletup, dia akan jadi satu benda yang tak balance. Kalau dulu kita punya financial macam ni, spiritual macam ni, social kita macam ni, physical kita, kesihatan kita macam ni, serata. Tapi bila you all buat business ni meletup jadi jutawan, maksudnya financial ni benda yang bagus lah, bukanlah benda yang tak bagus, imbalance yang bagus. Tapi dia jadi besar, dia akan jadi sengit. So yang sengit tu saya nak kupas sikit you all, dari segi kesan kejayaan you terhadap keseimbangan kehidupan you tadi tu. Ada terlari tak? Silakan si Shana. Okey, alhamdulillah 4 tahun berada di AG ni banyak mengubah saya punya life lah. Nak cakap pasal life ni je dah sedih dah kan. Tu yang suruh Dija jawab dulu tu. Tapi alhamdulillah, bukanlah kita kata kita baik, ataupun bukanlah kita nak cakap, sebenarnya bila orang kata pasal jutawan, orang akan cakap money freedom. Sebenarnya kita tak bebas kewangan sangat. Bila mana kita dah bergelar jutawan, mungkin 1 juta pertama ni orang masih lagi nak kejar, work harder lagi. Tapi alhamdulillah, bila dah capai apa yang saya capai sekarang ni, kita dah kena ada time freedom. Time freedom tu lebih atas daripada money freedom. Sebab apa? Saya kadang-kadang saya rasa satu kesedihan bila mana kita tengok, dan saya pun selalu dengar, sebab saya kan tiap-tiap malam dengar. Yelah, bila you banyak duit tapi tak ada masa nak tak balance juga. Tak balance. Jadi betul. Saya tengok sampai bila aku nak jadi macam ni? Anak-anak kat rumah balik, mak dah tidur, anak dah tidur. Jadi itu 3 tahun yang lepas saya rasa. Saya kata takkan life jadi jutawan macam ni. Saya cakap macam tu kan. Nanti lama-lama orang takut nak join bisnes macam ni. Macam kita masih lagi tengok dekat story atau media sosial kawan-kawan kita, ataupun saya takut jadi pada diri saya juga, bila mana kita masih lagi buat story pukul 2-3 pagi jumpa orang. Benda tu sebenarnya satu stigma yang perlu dialih. Sebenarnya kita dah kena ada money freedom, time freedom. Sorry, sebab alhamdulillah benda tu dah mengubah saya. Sebab 1 ke 3 tahun lepas solat Isyak pukul 12 malam. Okay, anak ini dia tak bela kat spiritual lah tu. Yes. Anak kakak jaga balik rumah, tengok anak dah tidur. Tapi alhamdulillah lah, bila kita balancekan benda tu semua, family terjaga, lepas tu boleh belajar agama setiap minggu dekat rumah, apa benda semua panggil orang. Jadi sebenarnya benda tu yang menaikkan income kita sebenarnya.
Mungkinlah orang akan dengar klise, alamak dia ni masuk agama pula. Saya bukanlah baik, faham. saya bukan baik sangat, tapi benda tu betul terjadi. Sebab alhamdulillah dikelilingi dengan orang-orang yang tiba-tiba bila saya di saat dah naik kat sini, ada daripada orang dekat luar yang datang, Yana jaga solat, Yana cuba belajar yang ini, Alhamdulillah anak-anak saya walaupun ni top score dekat sekolah. Lepas tu mak saya dia punya kesihatan bertambah baik, family saya pun bertambah baik, kehidupan keagamaan, suami saya pun bila setiap maghrib dia dah boleh pergi surau kan. Maksudnya benda-benda tu yang kita tak dapat dekat dunia jutawan ni sebenarnya. So saya nak alihkan orang-orang yang tengah buat duit ni, maksudnya jangan terlalu fokus sampai pukul 2-3 pagi masih lagi cerita tentang duit. Benda tu sebenarnya you akan kehilangan satu balance bila you tak ada life dengan family you. Jangan sampai satu tahap macam saya dah pernah rasa, arwah ayah saya tak dapat rasa apa yang saya rasa sekarang. So semua benda kena ada limit. Ya, kena ada limit. Jangan hari ini macam Assalamualaikum, jom join saya hari ni pukul 2 pagi saya masih lagi berjumpa dengan orang. Sebenarnya benda tu pada saya salah. Jangan post benda macam tu sebab orang akan rasa dunia, macam ni ke kena buat MLM? Macam ni kena buat MLM. Betul. Orang akan takut. Tapi alhamdulillah circle saya walaupun semuanya yang berusia mak-mak, makcik-makcik 80% masih bekerja, ada yang cikgu, tapi alhamdulillah diorang boleh buat 5 angka, 10,000, 20,000, diorang happy. Masih bekerja tapi boleh dapat 10,000, 15,000 sebab life diorang balance. Kita orang tak pernah paksa, kak you kena jumpa orang malam ni, kak you kena berhenti kerja, tak. Jadi diorang happy life macam tu. So maksudnya betul cakap Cik Syahan, sebenarnya dalam bisnes ni lah yang mengajar saya dah 3 tahun kat sini, 4 tahun benda tu jadi balance. Sebelum ni saya rasa macam satu kesilapan, pukul 2 pagi 3 pagi masuk bilik tengok anak-anak dah tidur peluk nenek dia. Satu benda yang macam touching lah. Sebab tu macam anak-anak dah tak kenal aku ke kan, macam tu. Tapi benda tu saya sempat betulkan balik dan alhamdulillah itu yang membuatkan income kita naik. Kesilapan kita apabila kita rasa income kita naik sebab kita seorang yang hebat. Sebenarnya yang hebat tu yang kat atas tu yang tolong kita. Betul lah apa orang, saya pernah tengok satu ceramah agama kan, dia kata yang buat kalau sebab kita kaya berjaya sebab kita pandai. Dan kenapa orang kata profesor-profesor di universiti makan gaji? Kalau sebab pandai. Kalau pandai boleh berjaya, pandai kaya, patutnya diorang lah paling kaya. Kalau kata sebab rajin, kerja kuat, dan Bangladesh kita punya imigran yang datang sini, patut diorang lah jutawan sebab diorang yang kerja kuat. So bukan sebab kebijaksanaan kita, bukan sebab ni, tapi sebab rahmat dia. Sebab diizinkan. So conclusion tadi tu maksudnya kalau part financial tu dah meletup balance, kita kena beralih perhatian juga dekat tempat-tempat lain macam spiritual kita, kesihatan kita, sosial sebab kita. tahun pertama tu memang fail saya punya spiritual. Sama, saya setahun pertama dekat AG pun semua berterabur. Sebab kita struggle masa tu. Habis. Sabtu Ahad dah tak tahu kadang mak sakit dah sampai 3-4 hari. Memang betul saya rasa benda tu masa kita start kan. So itu kita punya lah pasal kita dapat awal tu kan. Macam Dija, macam mana Dija? Ketidaksimbangan yang berlaku akibat duit terbanyak ni. So kalau macam saya mungkin agak terbalik sikit lah daripada Tiziana dengan masing-masing punya experience kan. So kalau macam saya sebelum dapat income yang besar tu, sebelum tu saya memang dia macam klise jugalah kan, tapi lebih kepada jaga benda tu dulu. Barulah lebih kepada dapat income, boleh dapat prestasi yang lagi naik. Tapi asas dia adalah jaga benda tu dululah. Jaga dari segi spiritual dulu. Dia agak terbalik lah tu. And then punya formula jaga spiritual, yang lain semua akan balance sendiri. Betul. Kan. So kalau nak cakap dari segi masa pula, alhamdulillah daripada buat bisnes ni lah yang mana kita lagi banyak masa dengan family. Ada apa-apa urgent, saya lah orang yang daripada adik-beradik lain yang boleh balik. Boleh balik kampung walaupun taklah jauh 2-3 jam macam tu lah. Tapi daripada awal saya start, memang selalu balik kampung tu saya lah. Nak cakap dari segi time freedom yang betul-betul sebenar tu mungkin belum dapat lagi. Tapi at least dia ada perubahan daripada yang kita bekerja. Lagilah saya dulu kerja, Sabtu pun bekerja, Ahad je ada free. Nak balik takkan nak balik sehari. You all punya level time freedom mungkin belum 100% capai, tapi pergerakannya freedom dah ada lah. Maksudnya hari ni kata emergency mak
Boleh je cancel appointment. Guys, hari ni saya masa balik Johor. Betul. Kan. So ada control over kita punya time lah. Yes. Okay, itu dari segi makro lah kita tengok dia punya ketidakseimbangan dari segi kehidupan bla 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 semua ni kan. Okay, dari segi mikro pula kita tengok di rumah. Ketidakseimbangan yang berlaku. Ni stigma lagi lah. Lelaki sepatutnya provide, wanita patutnya support. Tapi you all ni wanita-wanita besi ni dah bawa balik juta-juta. So ini orang kata provoke sikit lah soalan lah, sebab intimate benda dalam rumah. Ada sebab benda ni, information ni penting. Sebab banyak wanita-wanita kat luar pun kadang-kadang nak jadi jutawan, takut kah aku jadi jutawan kah, husband jealous pula, ataupun husband rasa terpencil. Benda ni wujud. Saya faham psikologi manusia. So macam mana, kita start pada Dija dululah. Dija, ketidakseimbangan ini punya efek di rumah. Okay, so kalau macam saya, macam Kak Yana mungkin sama-sama start dengan Baipul daripada awal start. Macam saya dengan husband, tahun yang kedua, nak dekat tahun yang ketiga lah, baru start berumah tangga daripada dalam bisnes ni kan. Jadi permulaan tu memang tak ada masalah lah. Bila dah masuk dalam rumah tangga, dah isu dekat rumah ni nak cakap dia sebab sama-sama buat bisnes. Bila sama-sama buat bisnes ni, dia punya lebih faham lah each other. Maksudnya kalau saya busy coaching, sama-sama busy coaching. Tapi kalau dekat rumah, lebih kepada buat kerja rumah lah. That's why kalau macam pergi office, kita fokus dekat office. Tapi dekat rumah lebih kepada jagalah benda-benda yang dalam rumah dari segi kerja-kerja rumah dan sebagainya. So kiranya lebih fokus bisnes tu hanya dekat office saja. Okay, so you all macam mana? You all dua-dua lah ni, soalan untuk dua-dua lah. So kat rumah tu busy berniaga, bila you all keluar busy berniaga, rumah tu macam mana tu? Rumah, maksudnya rumah tu tunggal langkah. Maksudnya ada ketidakseimbangan lah. Sebab you all, saya rasa you all tak ada masalah keseimbangan dari segi function role husband and wife. Sebab you all dua-dua buat bisnes ni. Okay, bila dua-dua dah buat bisnes ni, kat rumah tu macam mana kau jaga balance ni? Alhamdulillah memang okey lah. Kalau macam saya, memang Dija cakap, kita husband and wife memang buat bisnes ni sama-sama. Maksudnya dari awal kita dah faham lah, okey, ni role kita dekat, macam saya, role saya dalam bisnes untuk dari segi management tentang team dan sebagainya. Kalau macam Apple dari segi logistik, daripada segi macam logistik, ada division dia lah, okay, dia lah. Lagi lepas tu part emotional team ataupun part kesabaran dia, part dia lah, yang you. Okay, tapi kalau yang dekat rumah, memang kita dah plan dari awal lah. Sebab saya dulu bekerja sebagai sekretari. Jadi saya apa-apa saya dah rancang dulu. Maksudnya okey, kat rumah kita kena macam ni. So kalau kita tak sempat ambil anak, kita dah minta tolong siapa. Dan siapa yang maksudnya kita dah part ibu, kalau emergency, nombor siapa yang kita kena call. Lepas tu setiap seminggu 3 kali dah ada orang yang kemas rumah. Maksudnya benda tu teratur lah. Sebab saya jenis orang yang perancang. Jadi alhamdulillah semua tu difahami, semua tu memahami, dan orang kat rumah dan keluarga pun sangat memahami. Anak-anak pun sampai bila kita nak keluar pergi buat bisnes ke, ataupun kita baru balik bawa tim kan, 4 hari, dia jenis okay, bye mami, have fun mami. Dah faham lah. Kita tak ada nak risau macam alamak kesiannya anak aku kena sorok-sorok. Tak, kita dah cakap dekat dia elok-elok dah, mami ni work untuk you guys, apa benda semua. Jadi alhamdulillah benda tu difahami dan memahami satu sama lain. So macam Dija pun lebih kurang sama lah ni. Ada supporting system lah. Macam Yana, dia dah ada sistem dia lah kan. Jiran ke mak ke yang backup dan sebagainya. Macam Dija okey macam tu juga. Macam saya mungkin sebab macam Kak Yana ada anak dah kan. So dia lagi lupa. So kalau macam dekat rumah tu tak ada apa sangat lah nak cakap, memang berdua saja kan. Tadi Yana cakap tadi tu dengar pasang telinga je lah. Macam tu sistem dia. Belajar kan. Okay. Alright. Ada soalan lagi? Ada soalan ni. Apa ni? Saya mata dia kurang nampak sikit dia ni kan. Ada juga cuba MLM. Okay, ramai orang cuba MLM. Macam you all cuba try sampai hari ni berjaya. Okay, Dija company pertama berjaya. Yana company kedua, ketiga, keempat berjaya. So ada perjalanan, tapi pokoknya dah berjaya lah. Kita nak komen tentang yang tak berjaya ni. Yang tak berjaya ni kenapa? Tak pernah rasa kejayaan,
buat macam-macam, dah buat 10 kali MLM, dah 10 tahun tapi tak berjaya. So pada pendapat you lah, sebab you dah ada pengalaman, you dah sampai satu level yang you are successful. So you layak lah komen, mungkin orang tak berjaya sebab macam ni, yang ni sebab tu. Okay, apa yang you nampak? Kita mula dengan Dija dulu. Okay. Kenapa agaknya orang gagal dalam bisnes ni? Pada saya lah, untuk nak buat dalam bisnes ni dia perlukan dua-dua, mental dan fizikal. Kena be ready lah kan dengan cabaran, dengan dia punya nak kata fasa-fasa dalam bisnes lagi. So kalau nak cakap dari segi kenapa yang tak berjaya tu, dia tak nak kena ada pengorbanan yang besar sebenarnya dalam dunia bisnes ni. So kalau tanya saya sendiri, daripada saya bekerja, saya buat bisnes ni part time pun, pagi bekerja, malam berbisnes pula, memang nak kata masa untuk drama ke apa ke buang letak tepi dah. Masa untuk tidur pun dah limitkan dah dekat situ. Dia waktu permulaan lah, memang kena struggle. Tapi isu dia ramai yang tak sanggup lah untuk nak sacrifice benda-benda macam tu. Benda-benda yang dia minat, benda-benda dari segi masa. Sebab kalau nak cakap masa, orang ada masa, cuma mungkin nak bahagikan masa ataupun nak cuba cari masa tu tak ramai yang willing lah. Macam tu. Sebab kalau tanya saya, tadi cerita kelas kosong lah, kan, bila dia buat benda baru, dia kena start let go benda-benda yang lain. Masalahnya banyak orang bila dia start benda baru, benda-benda lama dia tak nak let go. Sebagai contoh, kita manusia satu hari ada 24 jam. Ada time tidur, time makan, time kerja, time main dan sebagainya. Kalau dulu mungkin satu hari you boleh, I don't know, kalau lelaki main video game lah, udah main video game sampai 3-4 jam sehari. Tapi bila udah buat bisnes ni, tak nak let go habit tu, masih lagi nak main 3. Benda-benda yang macam tu pada saya penghalang lah. Sebab you tak nak let go you punya ni kan. Kalau macam Yana merangkap jutawan, apa yang Yana nampak? Pasti dalam grup Yana nampak ada yang dia ni macam-macam dia try tapi tak berjaya. Kenapa orang yang macam tu? Saya setuju dengan Dija dengan Cik Syahan cakap tadi, dari segi mental dan fizikal. Lepas tu tak nak let go. Lagi satu, kesabaran dia kurang. Kesabaran dia nak buat satu-satu bisnes tu dia kurang sikit. Ini penambahan lah. Sebab apa? Daripada satu bisnes ke bisnes yang lain, semua tak berjaya dibuat. Ini yang saya nampak lah kan. Sebab satu, bila baru seminggu buat, kontak orang tak nak. Dia kata susah lah buat bisnes ni. Tak sabar. Kesabaran tu kurang sangat. Sebab dekat sini kita tak boleh cerita yang manis-manis je. Betul. Sebenarnya nak menghala ke arah jutawan ni, dia ada 1001 macam reality. Rejection dia dengan kurang tidurnya. Rejection saya mungkin kalau orang lain dengar mungkin orang terkejut. Family belah husband pun sampai cakap, kalau Yana dengan Epukon, kau jangan angkat, kau jangan join bisnes dia. Itu maksudnya anti, betul. Anti lah maksudnya. Dalam itu satu rejection, tapi kita jalan terus. Maksudnya kesabaran tu tak ada. Kadang-kadang ada orang tengah buat bisnes dengan kita ni, dia ada buat 3 bisnes lagi. Jual itu, jual ini, dah kalau dah dekat media sosial dia dah macam kedai jamu dah. Kesabaran tak ada. Mana mungkin buat 3-4 bisnes boleh buat dapat 10,000 sebulan. Kalau ada, okey, you teruskan. Tapi kalau kat sini kita buat satu fokus satu pun sebulan boleh dapat 10,000. Betul. Fokus sebenarnya adalah satu isu yang besar pun dalam bisnes ni. Betul. Dan saya dapat lihat juga ramai juga jenis yang nak ambil hati kawan banyak sangat. Kawan ni bawa produk ni, dia nak dia beli. Walaupun dia beli jadi join. So last dia bawa macam Jana cakap tadi tu lah, dia jadi macam Lazada, dia jadi macam Shopee dah. Kadang-kadang ada okey, tengah table talk ni, ada okey, join bisnes ni. Bisnes tak jadi, tak apa, aku ada lagi satu brochure. Ada. Jadi tu cakap macam mana nak berjaya kalau macam tu. Kena fokus. Sebab apa? Dija pun fokus satu bisnes. Betul. Saya pun suami isteri tak ada buat bisnes lain pun. Orang akan tanya, habis sekarang dah jadi jutawan tak ada buka bisnes lain. Tak ada. Kita memang fokus alhamdulillah dekat AG sahaja. Betul. Memang tak boleh. Saya punya pengalaman 25 tahun, siapa yang buat macam tu, dia akan segitu je lah. Kalau dia punya pergi 7,000 sebulan, 7,000 sebulan. Betul. Lah. Dia pergilah company mana pun dia bawa 7,000 sebulan lah. Dia tak boleh pergi mana lagi dah. Kan? Sebab benda-benda. Dan ni pada saya ni banyak bersangkut paut dengan sikap. Kan? Tak nak let go dan tak nak sacrifice. Dan bila benda tak jadi dan mulalah salahkan, AG tak betul lah, MLM scam lah, Yana tu penipu lah, Dija penipu lah, si botak tu conman lah. Nak salahkan satu dunia kan. So memang begitulah. Dan salah satu lagi saya tengok adalah tak upgrade skill. Betul. Sebab bisnes ni kalau you
you buat biasa-biasa macam table talk, support pergi home party dan you akan dapat result biasa-biasa. Biasa-biasa 10,000 mungkin 5,000, 15,000 sebulan. Tapi kalau nak go big macam you all jadi jutawan, pada saya wajib jadi speaker. Betul. Nak jadi speaker tu ramai orang tak nak upgrade diri. Tak nak lah cakap, malulah. Tak nak lah cakap kat depan, dan itulah sebenarnya masalah dia. Sebab bila kita jadi speaker, you buat DOP. You tak recruit lagi cerita 2-3 orang atas satu meja. You dah level cerita depan 200 orang, 300 orang. Kan energinya sama DOP. Nak cerita company product plan. Cerita dengan 3 orang dekat kedai kopi pun energi yang sama. Nak cerita 3 benda 2 jam, sejam setengah juga nak closing. So leader pada saya, when you want to go big macam you all, kena jadi speaker. Kena buat DOP, kena buat training, kena buat coaching. Itu personal saya punya opinion lah yang saya nampak. Sebab orang yang dia tak nak upgrade ni tu, pasal mana-mana company dia pergi, tentulah sama je. Sama saja. Sebab dia tak upgrade diri dia, kan. So, okay. Panjang ni pergi topik ni. Cabaran. Di topik terakhir kita. Cabaran ni pun nak kena tahu juga. Sebab kata orang, orang kata ada duit, tak ada duit, problem. Ada duit pun sebenarnya problem. Bak kata lagu rap tu lah, more money, more problem, kan. Kan? So apa cabaran-cabaran yang you all lalui setelah berjaya as a jutawan lah, bergelar jutawan ni? Kita lihat dengan Jana dulu. Betul lah cakap Cik Syahan. Tak ada duit, ada problem dia. Ada duit pun ada problem dia. Cabaran masa tak ada duit, kita nak beli apa-apa untuk anak kita, keperluan untuk meneruskan kelangsungan hidup tu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu. Pernah je dulu duduk rumah flat. Saya pernah baru kahwin dengan Apple dia anak orang senang sikit kan. Dia siap cakap dengan saya, dia kata I takkan duduk rumah flat. Tapi bila dah kahwin, saya cakap you jangan kerja kedai makan ayah you kena keluar kerja sendiri. Sebab saya tak nak semua adik-beradik satu kelompok dekat kedai makan yang sama. Jadi bila dah kahwin, itu sahaja yang kita mampu, kita duduk rumah flat. Okey, sewa 500, kadang-kadang kena merayu dekat tuan rumah. Sewa bulan ni bayar tengah bulan, minta lambat sikit. Itu cabaran lah. Maksudnya cabaran orang tengah tak ada duit memang banyak. Bila cabaran yang sekarang ni, kita kena maksudnya macam kena membahagi diri kita ni kepada keluarga kita, kepada tim kita. Kadang-kadang orang tak rasa apa keperluan kita tu yang kita perlu bahagi, yang orang tak nampak. Tapi orang hanya meminta-minta sahaja. Bukanlah kita kata kita berkira-kira, tapi kadang-kadang statement gelaran jutawan tu, sebab tu saya takut nak saya gelar diri saya sendiri. Hai, saya Ambassador Yana, tak pernah. Orang yang menggelar diri saya jutawan Yana ke apa ke, sebab kita tahu cabaran dia lebih. Sebab betul tak Dija, kadang-kadang tah dari mana-mana orang PM kita. Sangat banyak kan. Jadi kadang-kadang kita dah beri. So cabaran dia famous lah ni. Tak tahu orang dari kenal kita dari angle mana-mana datang kan. Beri sekali, lepas tu 10 yang datang tu tak mana-mana. Itu cabaran dia lah. Tapi macam adik-beradik ke family, itu memang tanggungjawab kita. Sebab itu pun memang niat kita. Sebab kita jadi dekat sini pun sebenarnya kita kena memberi rezeki tu selebihnya. Maksudnya kepada random orang kontak minta duit, pinjaman. Random. Nak beli pampers anak lah, apalah. Kadang-kadang bila kita tak bagi, kita buat, bukan tak bagi, kita buat bodoh je, dia marah pula. Ada tak? Dia spam lagi lah. Dia spam lagi. Ada macam tu. Ada saya ingatkan yang komen-komen kat artis dia dapat macam tu. Pernah pula bila kita dah bagi. Saya tak ada masalah ni. So itu indication yang saya belum cukup kaya lagi lah. Saya tak tahu. Pernah kita siap tanya rumah dia dekat mana. Rupa-rupanya bila kita pergi tu memang sedih lah keadaan rumah tempat dia. Lepas tu baru ada orang bagi tahu kat Yana, sebenarnya tu scam. Tengok ni budak tu rupanya memang tempat tu hanya tempat lakonan dia sahaja. Ada kena itu salah satu sedikit cabaran. Ada pernah kena tipu sepanjang 4 tahun? Ada lah. Terpengaruh jugalah. Bukan terpengaruh pasal bisnes ke apa, terpengaruh kesian. Yes. Lepas tu tak kunjung tiba orang tu. Dalam kita yang kena kejar duit tu kan. Kalau macam Dija, macam mana Dija? Okay, so kalau saya cabaran yang sebelum berbisnes, yang masa tak ada duit lah, financial kan. Okay, saya sambil bekerja dulu saya buat Grab.
So sambil kerja buat Grab sebab nak support lah komitmen, expenses. Sebelum buat AG buat Grab? Rider. Grab ni lah. Grab car lah. Sebelum buat AG? Sebelum buat AG. Oh tu dia sejarah dia. Banyak orang tak tahu interesting fact tadi tu. Okay, alright. So sebab dulu memang mencarilah satu peluang, tapi saya sebenarnya sangat negatif dengan bisnes ni sebenarnya waktu awal lah. Tapi mungkin sebab dorongan daripada waktu saya start dulu dengan 3 orang sahabat saya, dengan salah seorangnya Faiz lah daripada podcast yang lepas kan. So disebabkan saya nampak semangat dia orang nak buat bisnes ni. Sebenarnya saya negatif nak start, tapi semangat dia orang yang saya dah ada target dah, setahun nak keluar kereta dan sebagainya. So pada saya waktu tu dia orang ni dah lah baru bermula, tapi dah ada dah satu target yang macam tu. So why not saya follow. Dari situ yang baru saya start. Kalau ikutkan, sebab saya memang anti, memang tak pernah buat bisnes. Dia bukannya nak kata negatif dengan dunia networking ni, tapi negatif yang mana takut dengan cabaran-cabaran dalam dunia bisnes, takut tak boleh buat. Macam tu. Boleh ke tak boleh. Yes. So sebelum saya start bisnes ni memang struggle dengan pagi kerja, and then fokus kepada buat Grab pula untuk nak support diri sendiri. Macam tu. So berapa lama Dija buat AG Nutrition sebelum Dija ketepikan Grab 100%? Saya start AG je, saya terus tak buat Grab dah. Oh boleh tu laju. Itu salah satu contoh orang yang fokus lah, berani ambil tindakan. Okay, dari segi challenges yang satu lagi yang saya minat, yang saya perhati selalunya bila orang dah berjaya ni, ini satu lagi challenges yang agak common zaman sekarang sebab social media, kecaman. Ada macam mana? You all ada tak experience benda-benda yang kena kecam, orang attack ke dan sebagainya? Berlagak lah dia ni. Ada buat gerak, ada tak? Kecaman netizen tak adalah, sebab saya bukan artis. Tak adalah gurau. Kecaman daripada orang luar saya dah tak ambil tahu dan saya tak dengar. Cuma kalau kadang-kadang bila kita, bukan semua orang suka kita naik, betul tak? Betul. Even ni kita cakap secara jujur lah, even dalam network kita sendiri pun belum tentu semua orang suka kita. Betul. Walaupun sedaya upaya kita cuba membantu, ada juga yang tidak suka kita membantu anak tim. Dikatakan kita ni nak sailang tim lah, ataupun berat kita sebelah. Ni berat sebelah lah, ataupun dia ni tak bantu aku pun kan, tak pandang aku pun. Kadang-kadang kita ni, tu saya kata bisnes ni bisnes hati. Kita nak cuba untuk menjaga semua orang, dan kita dah cuba untuk delegate dan elaborate kita punya tugas, tapi ada juga yang tidak menyukai kita. Jadi pada saya macam jalan terus, asalkan kita tahu tanggungjawab kita semua, kita dah jalankan yang terbaik. Sebab kalau dulu pada permulaan awal tu, saya ni jenis hati tisu. Bila saya dengar je saya akan sedih. Bila dengar je saya akan rasa I nak jumpa lah orang tu, kenapa dia cakap macam ni kan. Jadi yang part kesabaran tu yang akan cakap tak apa, biar je. Tapi lama-lama bila saya dengarkan, saya kata tak apa, asalkan saya dah jalankan tanggungjawab saya sebagai leader. Nak dia buat, tak nak pun tak apa, kita tak rugi apa. Pada saya kecaman ni takkan berhenti. Ya, betul. Kita tak berjaya pun kita kena kecam. Betul. Kita tengah panjat nak berjaya pun orang kecam. Betul. Kita dah berjaya pun orang kena kecam kecam juga. So betul lah apa Yana punya attitude, buat tak tahu je lah. Yang penting result kita kan. Macam Dija dah biasalah kena kecam ni, dah biasalah sebab you all lagi lah. Saya rasa sebab you all TikTok lah, Instagram, saya rasa itu satu orang kata platform yang terbuka untuk orang attack. Ada orang pernah spam attack ke apa, pernah tak? Banyak. Kalau nak cakap kecaman daripada DM, daripada komen ke, memang banyak, memang selalu. Tapi yelah, kita nak capai ke tahap hari ni bukannya mudah kan. Nak capai ke apa yang kita dah dapat 1 juta dan sebagainya. So kalau kita kalah dengan kata-kata diorang, rugilah kat kita sendiri. Betul. So kita buat tak tahu je lah. Buat orang kata buat cakap tak pekak lah kan. Betul. Okay, dari segi last sebelum saya nak sentuh juga tentang satu benda yang klise lah dalam dunia networking, tak kisahlah insurans ke, forex ke, MLM ke, direct selling dan sebagainya. Isu flexing tayang. Kita dalam MLM ni memang kita kena tunjuk, kita kena post, kita nak inspirasikan. Tapi macam Yana tadi ada sebut, walau macam mana apa benda baik kita buat sekalipun, segala-galanya ada dia punya limit, ada dia punya silver lining dia. So dah kita ni duduk dalam bisnes yang yalah, beli Mercedes kena tunjuk.
Contoh, tunjuk. Beli rumah banglo pun tunjuk. Sebab nak tunjuk, nak inspirasikan downline kita, nak buktikan yang kita sukses dan sebagainya. Faham? It's for a good cause. Tapi silver lining tu, macam mana you all control. Sebab terlebih sikit, kalau cantik, confident, orang panggil, oh dia ni confident. Tapi kalau terlebih sikit, orang kata arrogant pula, sombong kan. So macam mana korang jaga the silver lining tu? Macam mana? Ada tips-tips dia tak? Kalau mungkin ada tips post kereta tapi jangan cakap macam ni. Contoh, mungkin korang ada cara-cara tersendiri yang mungkin boleh share. Kalau macam Dija punya team, anak-anak muda ni, kalau kita tengok yang itu hari tu lah yang viral tu, sewa private jet, buat shooting dan sebagainya. So macam mana? How do you control flexing dalam team you tu? Okay, so kalau benda tu memang it's part of marketing lah kan. Betul. Tapi kalau macam kepada team saya yang mana fokus pada tunjuk kereta, duit dan sebagainya, memang anak-anak muda punya style lah. Style lah kan. Posting tu tak ada masalah, video semua tak ada masalah, mungkin dari segi ayat lah. Ayat dalam video je yang kena jaga. Yes. Tapi kalau macam dari segi tunjuk kereta baru ke apa dan sebagainya, tak adalah kan. Maksudnya ada cara-cara dia lah. Yes, betul. Kalau tanya saya, contoh, sebagai contoh lah, kalau saya leader contoh kan, kalau saya control flexing tu, kalau kita tunjuk saya direct, mungkin tu terlalu direct. Mungkin kita tunjuk indirect, kita buat convoy. Lepas tu buat, so nampak lah, mungkin ada cara-cara terkawal. Macam Yana pula, macam mana pula Yana punya control flexing? Mungkin sebab ni penting tau. Betul. Sebab benda ni terlebih sikit orang kecam, kurang sikit kan tak sampai pula marketing. Betul. Tak tunjuk pula kan, tak nampak pula kita pula, buat. betul, Kita buat. yes. Jadi macam dalam tim saya, yelah semuanya dah berumur yang middle age. Kalau kita nak minta diorang tunjuk marketing, diorang akan cakap tak riak ke, tak apa kan. Jadi macam saya selalu cakap, kita niat kita tu yang penting. Maksudnya masa kita nak tunjuk marketing kita tu, kita jangan cakap Alhamdulillah inilah hasil kereta yang saya miliki dekat sini. Tak, kita tak buat macam tu. Kita punya ayat tu menunjukkan, kita bagi inspirasi. Macam saya dah tak tunjuk dah apa yang saya ada. Tapi saya tunjuk apa yang anak-anak tim saya dapat hasil dekat sini. Next level lah. Next level. Maksudnya saya dah tunjukkan penghasilan diorang dalam masa yang sama, itu marketing untuk diorang. Jadi bila saya yang up diorang lebih rasa macam, oh okey, leader aku dah up aku, jadi dia pula yang bercerita hasil dia apa, sehari dapat berapa. Lepas tu cara diorang Alhamdulillah, walaupun hanya sekecil-kecil kereta Honda, tapi hasil duit AG boleh keluar. Itu maksudnya cara dia yang lebih lembut. Dan lagi satu, mungkin kita tak nak tunjuk riak, tapi dalam masa yang sama niat kita nak memberi inspirasi. Saya selalu cakap, okey, jangan lupa bayar zakat, tapi dalam masa yang sama kita minta anak-anak tim kita tu share. Macam mana daripada permulaan yang dia boleh bayar zakat tu, apa benda jadi, orang-orang lain tu semua akan eager nak kejar, nak buat. Jadi yang datang buat bisnes dengan kita ni pun semua orang yang umur 30-40an lah. Sebab semua cara kita semua dah ke arah itu. Sebab kalau macam kita orang ni kan dah makcik-makcik kan. Jadi terasa pakcik aku. Sebab kalau ikutkan macam jutawan kita yang paling muda tu, Papa Haji Awang tu, dia dah ada everything. Kan? Dia dah ada rumah banglo besar, kereta berderet-deret, dapur dia je dah sebesar ruang tamu saya kan. Betul. Jadi saya pernah tanya dia, kenapa yang Papa nak buat dekat sini? Papa dah ada everything. Jadi kalau saya duk tayang kereta, mana mungkin dia rasa wah, terpegun Yana ada kereta lah nak join. Tapi sebenarnya daripada segi cara kita interpret bisnes kita ni, itu yang dia minat. Dia kata Papa buat bisnes ni sebab Papa boleh tolong orang lain. Dia cakap macam tu. Takkan dia asyik nak bagi duit sahaja, tapi daripada bisnes ni dia nampak, oh bisnes ni satu salur yang orang lain yang kurang mampu tu pun boleh buat juga. Jadi dari situ yang saya serapkan, okey, marketing you all macam ni. Memang dia wujud, walaupun dapat RM1,000 ataupun RM500 sehari, kita cakap dia, okey akak update secara jujur apa yang akak rasa. Dia cakap lah, Alhamdulillah dulu tak pernah beli KFC,
untuk anak. Nak makan sebulan belanja KFC pun tak dapat, tapi hasil duit AG boleh belanja KFC. Macam itulah benda marketing yang nampak simple tapi mencuit hati orang dekat luar sana, beri kesan. Yes. So dia apa kata, benda-benda yang dekat di hati masyarakat lah. Saya ni ke arah bersamamu sikit lah. Kan kalau dulu yalah benda-benda macam ni pada saya betul lah tu. Kadang-kadang pada kita biasa contoh makan KFC. Contoh kan. Tapi ada setengah orang KFC tu macam sebulan sekali punya agenda kan untuk keluarga ni. Sebab saya tambah lagi sorry Cik Syahan, saya ada team, dia single mother, anak seorang, suami dah meninggal di Indian. Dia sewa bilik sahaja. Pergi mana-mana naik kereta, naik Grab. Ke sana ke sini, ambil stok kat sini, ambil Grab, jumpa orang dekat hospital. Dia nurse, bekas nurse, dan kalau dia jumpa prospek dia mesti nak duduk dekat hospital. Jadi bila dia dapat dekat sini sebulan RM2,000 dan terkumpul sekarang dah RM20,000, benda tu dia kata, Yana, I happy sangat. Dia cakap macam tu. Kalau tak dulu nak keluar, nak naik Grab pun dia tak boleh bayar Grab untuk anak dia nak pergi sekolah. Sampai nak hantar anak dia pergi sekolah pun dia jalan kaki. Tapi benda tu buat kita fikir, itulah kebahagiaan yang kita cari. Kita boleh happykan orang-orang yang tak ada sebelum ni. Tapi alhamdulillah dekat thank you to AG Nutrition menghasilkan platform yang sangat awesome macam ni. Orang yang tak ada kereta pun boleh buat income sampai RM20,000 naik Grab sahaja. Itu yang saya selalu sebut dulu kan dalam preview, yang saya selalu kata you nak buat duit berapa banyak, it's up to you dalam bisnes ni. You nak buat RM5,000 sebulan, kerjalah. Setengah orang RM5,000 sebulan dia happy. Ada setengah orang RM10,000, RM20,000 pun tak happy. Ada leader yang RM30,000 sebulan pun tak happy, nak lari tempat lain. Kan kalau kita tengok student kadang-kadang RM900 pun wow, dia melompat. Pasal parents kasih allowance RM500, dia dapat sini RM900 dah jadi RM1,400, melompat. So benda ni subjektif lah. Level mana kita reti bersyukur lah katakan benda ni kan. Okay, betul. So kita dah sampai hujung rancangan. Sedar-sedar dah 1 jam 20 minit. Dah terlebih masa ni. So seronok hari ni boleh kupas. Sebab hari ni betul saya kenal Yana sebagai Yana, Dija sebagai Dija. Bukan ambassador, bukan global ambassador. So dapat lihat lah hari ni wanita-wanita besi ni, after all is kita semua human lah. Kita ada emosi, kita ada semangat yang up, kita ada semangat yang turun kan. Dan kita pun ada kita punya orang kata vulnerabilities, benda yang kita cair. Contoh tadi cerita mak, anak dan sebagainya, family dan sebagainya. So itu dia punya conclusion lah. So saya bagi peluang kata-kata terakhir untuk kita punya penonton, merangkap jutawan. Merangkap jutawan, kata-kata semangat. Kita memulakan dengan Dija dulu. Boleh Dija bagi kata-kata semangat pada penonton kita yang sedang struggle nak berjaya jadi jutawan. Okay, so kalau pada saya sendiri, nak cakap journey saya tu memang daripada bawah, daripada zero, tak ada langsung pengalaman. Tapi hari ni kalau saya boleh buktikan yang saya boleh capai sampai 1 juta dalam platform AG Nutrition ni, saya yakin semua dekat luar sana pun boleh lah. Sebab pada saya AG Nutrition dah provide banyak sangat benda yang kita just follow je di sistem. Sebab kalau tak pun mungkin saya tak akan capai ke tahap hari ni. Dan untuk kita nak attach dengan macam Cik Syahan sendiri, dengan founder sendiri, dia tak sesusah macam mana company lain lah pada saya. Sebab biasanya dia ada border dia kan. Kita nak reach dengan, even waktu saya start business ni lagi, daripada awal yang first time saya datang company lagi, saya dah pernah jumpa sini dengan founder. So nak kata dia punya nak reach dengan orang yang lagi atas tu tak susah sebenarnya. So pada saya dalam AG ni sendiri, banyaklah yang saya belajar dalam dunia bisnes. Sebab memang tak pernah ada bisnes kan, tak pernah buat bisnes. Tapi satu pencapaian yang saya sendiri rasa tak sangka yang saya dapat hari ni. Dan saya yakin orang kat luar sana pun boleh dapat. Dan jangan takut untuk mencubalah. Sebenarnya semua orang boleh. Cumanya benda-benda yang kena sacrifice dan sebagainya tu, nak tak nak kalau kita willing nak buat, mesti boleh dapat juga. So total Dija dah collect sehingga hari ini, total semua? Total semua. Sebab baru lagi sampai ambassador juga. So 1 million lah. 1 million plus. 1 million tepuk tangan. Alhamdulillah. Global ambassador berapa? Dia nak promote juga. Lala dia tanya juga ujung tu. Okay, ni kata-kata terakhir kata-kata terakhir tapi itulah, jawab dulu yang tadi tu, berapa collect tu. Lepas tu bagilah tahu kata-kata terakhir. tak adil tu. Okay, alhamdulillah rezeki kat sini. Dan ini secara eksklusif lah. Tim saya pun tak tahu ni. Okay, sebab saya tak patut tanya ke apa tadi tu?
Saya tak patut tanya ke? Okey, saya niat untuk beri inspirasi. Alhamdulillah 4.4 juta. Wah, tahniah. 4.4 juta. 4 tahun 4 tahun. Dengan purata, maksudnya purata dia 1.1 million setahun punya income lah. Alhamdulillah. Maksudnya simulasi yang Cik Syahan selalu perkenalkan dalam bisnes, cari dua perkenalkan dua, benda tu terjadilah. Benda tu terjadi kan? Matematik tak pernah salah. Yes. Yang salahnya kita. Numbers don't lie, betul tak? Okey, so kata-kata semangat. Jangan lupa dia cerita income dah lupa kata semangat. Okey, alhamdulillah nak kata bagi semangat untuk tim-tim saya dia dah kenal dah kan. Tapi untuk yang dekat luar sana, mungkin hari ini yang dengar ni mungkin ada yang belum bermula, baru mungkin ada yang leader-leader jemput masuk dalam ni. Percayalah, bukan saya cakap klise sebab saya dah dapat rasa apa yang saya rasa. Platform ni adalah platform yang terbaik. Mana mungkin dalam masa 4 tahun, dalam 1 tahun sahaja dah terjual 2.1 juta kotak AG Sera. Itu yang penting. Sebab apa? Bisnes hanya berjalan rekrutmen ibarat makan nasi tak minum air. Tapi bisnes yang berjalan melalui rekrutmen dan produk, ia umpama kita kenyang seminggu sampai sedawa-sedawa. Macam tu. Mahal ke ayat dia? Jadi dekat sini sebenarnya ilmu sangat penting. Adab dengan leader, hormat leader, tak kisahlah leader atas ke leader bawah ke, sangat penting. Kebersamaan dalam tim, kerjasama antara kita punya tim-tim yang lain. Macam Dija juga, tahniah next Global Ambassador. Saya sangat inspired dengan semangat anak-anak muda kat sini. Jadi kita yang orang-orang yang dah berusia macam ni pun sebenarnya kita boleh. Sebab apa, dekat sini dia tak ada tahap aku dah tua lah, aku dah tak boleh. Sebab apa? 71 tahun boleh jadi jutawan dekat sini. Betul. Dan kita ada history yang dekat AG ni 72 tahun, 71 tahun jadi jutawan. Dan kita ada juga jutawan part time, masih bekerja boleh bergelar jutawan. Dekat AG Nutrition je ada, dekat luar tak ada. Ambassador Wati. Sebab apa, saya dah siasat dah dekat bisnes networking yang lain. Once you bergelar jutawan, you dah full time. Tapi kat sini maksudnya bukanlah saya menggalakkan semua orang kena kerja je sampai bila-bila. Tapi dekat sini maksudnya platform ni sangat mudah. Walaupun orang tu bekerja, dia boleh cipta juta. Betul. Maksudnya kat sini you kena sabar. Orang yang baru join, cepat-cepat gali ilmu, follow leader. Balik ni lepas habis je live ni, telefon leader. Macam mana saya nak buat dapat income macam ni? Yang baru basic, terus tanya leader macam mana malam ni saya nak jadi elite. Sebab apa? Once you elite, you boleh boleh tapau 9 jenis bonus tu. Tak ada lagi ambassador yang kita tanya di package basic lagi. Kan? Jadi dekat situ tu saya kata konsisten, persisten dan sentiasa follow apa leader cakap. Sebab saya tak ada leader, saya follow je apa Encik Hafiz cakap, Encik Faiz dan dulu Encik Fahmi. Saya follow je. Saya kena marah ke apa ke, saya cakap macam ni, saya kena marah balik tapi saya follow. Walaupun lah saya lambat, Dija lebih dah 7-6 office, tapi saya baru ada satu office, tapi saya masih lagi follow step tu. Tapi alhamdulillah benda yang AG Nutrition ataupun leader kita cakap, semuanya itu adalah satu keramat untuk kita berjaya dekat sini. Jangan langgar dinding banyak kali. Sebab apa? Dulu kami ni bermula 4 tahun lepas banyak langgar dinding, kita tebas lalang. Tapi sekarang ni you all dah lalu highway je. Follow step. Sebab apa? Setiap leader dia dah ada blueprint masing-masing. So saya wish semua all the best. Buat sampai habis. Jangan buat sampai jadi. You jadi 10,000 pun you dah belah dah. Tapi bila you buat sampai habis, maksudnya you buat sampai AG Nutrition ni tak ada. Sebab apa? Next year kita akan go big lagi dengan AG Nutrition. Tak sabar saya nak tengok Wisma kita yang 4 tingkat tu. Banyak lagi perancangan-perancangan. Banyak. Kalau you all rasa lepas 4 tahun ni apa lagi, sebab semua benda dah buat ni, banyak lagi perancangan-perancangan kita yang kita dah susun untuk leader-leader macam you all, especially yang macam you all di rumah yang dah bersama kita 4 tahun. Percayalah apa saja perancangan founder kita, saya adalah orang kata beruntunglah dapat duduk dengan bersama sebelah dia orang tiap hari dah 4 tahun sampai menyampah dah untuk muka aku dah. Kan? Tapi saya nampak dan saya boleh bagi keyakinan pada ambassador dan global ambassador dan juga semua ahli-ahli di rumah, dan keyakinan lah
kita punya bos perancangan memang takkan kering lah. Betul. Dia dah susun dah. Betul. Setahun ke depan 2025, 2027, meremang. Ada dah semua dah. Cik cakap je saya dah meremang. Tapi minta maaf lah, saya tak boleh nak lepaskan semua. Kan? So benda ni dia timely information. Percayalah, you all kalau you di rumah pun akan stay bersama kita. Tak kisahlah jadi jutawan ke, nak buat 50,000, 10,000 sebulan, but just stay dengan kita, you know, perjalanan. Because company ni bukanlah company yang saya kata, sebab dulu orang dah cakap, Yana pun tahu awal-awal kita buka, company ni setahun 2 tahun tutup lah. Sekejap je Kan? Tapi yelah, kita dah buat baik-baik, kita dah jaga betul-betul, dan kita strategi perancangan yang kemas. 4 tahun kita masih strong lagi. Alhamdulillah. Dan masih lagi lahir jutawan, dan kita punya payout pun masih lagi healthy. Betul. Ya, company-company lain kalau binary punya plan ni, kalau kita dengar ni, kalau dah meletup macam itu hari tu, tahun kedua, tahun ketiga dah naik harga dah. Betul. Kan? Dan 4 tahun ni tak pernah berubah lagi masa Yes, tu. basic RM300 tu dah jadi RM330, RM350. You all punya elite yang 3,006 dah jadi RM4,100, RM4,003, betul lah tidak? Dia akan jadi macam gitu. Tapi di sini benda tu tak berlaku. Tapi yet perkembangan masih berkembang. Office masih bertambah, office bertambah pula. Makin besar, kita ada Wisma, buka negara lain, tambah produk, ya. Dan juga salah satu indikasi sebenarnya satu-satu syarikat tu dia pergi jauh. Dia perancangan dia nak pergi jauh. Dia akan tambah produk dari masa ke semasa. Jangan terkejut company MLM yang saya pernah join sebelum ni, pernah 5 tahun dah tutup. Tu satu je produk dia bawa. Itu dari situ saya pun yang bekerja dalam company tu pun dah mulalah sebab resume sana, sebab aku tahu bos aku ni tak ada perancangan ni. Kan? Tapi di sini berbeza. Sini berbeza. Okey, terima kasih Yana. Terima kasih Encik Syahan. Terima kasih Ambassador Dija juga kerana sudi mencemarkan Duli. Saya punya program sebenarnya malam Rabu, tapi you all punya timing pasal you Ambassador, Global Ambassador kan, terpaksa berubah timing show saya ke hari Selasa. Thank you very much ya. Saya appreciate, dan saya harap di rumah sana anda juga yang menonton sudah mendapat suntikan motivasi dan juga inspirasi daripada kisah-kisah mereka ini, dan wanita-wanita besi AG Nutrition ya. Bukan calang-calang ni, jutawan yang termuda, Global Ambassador yang pertama, dah collect 1 juta, dah collect 4 juta. Dan di luar sana, anda juga di luar sana yang hari ini bersama saya, 2 lah sebenarnya, kita dah ada lebih kurang 12 jutawan 12-13 jutawan. Nanti kita panggil sikit-sikit. Tapi of course lah, saya punya live podcast ni saya akan ubah Yana. Tak semestinya nak cakap dengan leader je. So kita punya next Keep Up with AG bulan hadapan, nanti kita akan announce tarikh. Saya akan menjemput seorang medical doctor. So kita bicara kesihatan dengan topik dia perubatan alternatif, perhubungan harmonis perubatan alternatif dengan perubatan sains. Alternatif tu kita lah. Suplemen, minuman tambahan, makanan superfood dan sebagainya. So dia nak kita akan kupas medical science dengan MLM lah, kalau bahasa kasarnya medical science dengan MLM, macam mana benda ni bergerak secara harmoni. So lepas ni jangan ada cakap lagi ni scam lah, tipu lah produk lah. So ni doktor sendiri yang akan cakap kan. So itu kita punya next topik. So anda di rumah sana jangan lupa juga ya, minggu depan kita ada program minggu depan di Zoom kita ada program lagi hari Rabu, tuan-tuan dan puan-puan. So untuk malam ini sekali lagi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang sedang menonton, semua yang berada di Malaysia, Singapura, Brunei, Malaysia ni daripada Perlis sampai Sabah Sarawak lah ya, Indonesia dan sebagainya. Terima kasih pada sudi mendengar kita, menonton kita pada malam ini. Dan sekian saja daripada saya, host anda pada malam ini, Abang Botak ataupun Syahan Hamzan. So bye bye all, love all. Bye. Kita lambai-lambai lah semua kan. Lambai kamera ni. Mana kamera tu? Bye. Bye-bye.